Kak, kenapa kak? Bukan ke passion ni kita dah ikat pada katil. Macam mana boleh terbuka? Tanya saya ni sambil merasakan ada sesuatu yang agak pelik kat situ kan. Dan sebab pesakit tu, saya dengan akak ni tadi, kita orang dah ikat daripada katil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Jadinya diharapkan anda semua pada hari ini sihat-sihat belaka lah hendaknya ya. InsyaAllah. Semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan dekat sini pada hari ini, anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut. Baiklah, sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik dan pemudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan tak lupa juga untuk mak dan ayah kita. Semoga Allah memberikan syurga buat mak dan ayah kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jadinya, tanpa membuang masa lagi, kali ini KSM nak bawakan anda kisah hospital. Jadi marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Okey, baiklah. Untuk kisah yang pertama ni, macam yang KSM katakan tadi, berkenaan dengan hospital kan. Jadi kita terus dengan kisah yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa yang saya hendak paparkan ataupun saya kisahkan ni adalah berkenaan dengan kejadian pelik ketika saya ni ditahan dekat ward hospital beberapa tahun lalu akibat tersimbak minyak panas, kata dia. Huyo, sakit tu Okeylah, itulah kali pertama saya ditahan dekat ward ni dan saya tidak pernah dengar yang hospital tempat saya ditahan tu berhantu. Yang saya tahulah, hospital tu memang telah lama wujud dan ianya dibina beberapa tahun selepas Perang Dunia Kedua lagi. Tapi tidak pula saya pernah dengar kisah-kisah pelik tentangnya. Dan ini adalah kali pertama saya ditahan di ward ni. Berhari-harilah juga. Dan hari-hari ni berlalu sungguh membosankan. Semasa tidak ada pelawat lah, saya akan layari internet melalui tablet yang saya bawa. Tapi baru layan tak sampai setengah jam pun, saya dah terlena dah. Yalah, kebanyakan masa siang ni saya habiskan dengan tidur. Dan bila siang ni dipenuhi dengan aktiviti tidur ni, of course lah, malamnya saya dah tentu-tentulah sukar untuk nak lelapkan mata ni. Dan ketika inilah saya ni akan merayau di sepanjang ward ni. Ada kalanya lah saya berborak-borak dengan 2-3 orang jururawat yang bertugas kat situ. Dan ada masanya saya akan meminta izin daripada diorang ni untuk menghirup udara segar kat luar. Yelah, mana taknya kan, dah asyik terperuk je kat dalam ward ni, dekat tingkat 3 ni saja kan. Sesekali hendak jugalah saya turun ke bawah untuk hilangkan bosan. Jadinya nak dijadikan cerita lah pada hari ketiga dekat ward ni, ketika tu jam kat dinding ni menunjukkan pukul 3 pagi. Jadinya saya pun minta izin lah kepada jururawat ni semua untuk turun sebentar, konon-kononnya saya nak pergi beli air. Dekat mesin kedegang tu lah kan, dekat vending machine. Dan itu sebenarnya adalah satu alasan saya saja nak keluar kejap sebenarnya. Agaknya kerana diorang ni ataupun nurse-nurse, kakak-kakak nurse ni kesian kat saya. Jadi mereka pun memberikan kebenaran pada saya. Tapi dengan syarat, sekejap je tahu. Kata dia lah, macam tu lah lebih kurang kan. Dan ketika saya berada betul-betul di pintu ward ni, melalui celah-celah cermin pintu tu lah, saya dapat melihat tahu ada seorang ni, macam seseorang sedang mencangkung kat tepi longkang di bangunan yang terpisah daripada blok ward saya ni. Terkejut jugalah saya waktu tu. Yelah, sebab menengok jam tadi kan pukul 3 pagi. Gila lah ada orang duduk kat tepi longkang macam tu kan. Ada juga orang yang berani yang duduk mencangkung dekat tepi longkang time-time macam ni. Dan mungkinlah dia juga bosan agaknya macam saya kan. Jadinya saya pun turun ke bawah tu, tidak menggunakan lift tau. Waktu ni saya hanya menuruni anak-anak tangga ni. Satu persatulah saya turun, satu tau. Dan sepanjanglah saya menuruni anak-anak tangga tu lah, mata saya ni tak lepas-lepas tau daripada memerhatikan perempuan tadi tu.
Melalui celah-celah lubang angin yang ada pada batu-batu blok tu kan, dekat dinding, tepi dinding tangga tu kan, sepatutnya saya ni bolehlah nampak perempuan tersebut ni dengan lebih jelas, dengan jelas. Tapi apa yang memuskilkan saya adalah sepanjang saya ni menuruni anak-anak tangga tu lah perempuan tadi ni tak ada tau dekat tepi longkang tu tau. Tapi apabila tiba je dekat bawah tu, dia ada dekat situ tau. Dia tetap juga waktu tu sedang mencangkung dekat tepi longkang tu lah. Dan perempuan tu tidak memakai pakaian hospital biasalah. Tapi perempuan tu dia pakai pakaian serba putih lah nampaknya. Mungkin pada saya lah waktu tu mungkin dia ni seorang doktor lah dalam fikiran saya. Dan lama jugalah saya berdiri dekat pintu tingkat bawah tu, berdekatan dengan seorang pengawal keselamatan berketurunan India. Dan mematikan je lah perempuan tu. Dan sepanjang saya berjalan menuju ke vending machine tu lah nak pergi beli air tadi kan katanya, saya teruslah mata ni tak lepas-lepas tau. Saya pandang je tau dekat perempuan tu. Berdasarkan posisi badan dan kepala dia. Dan dia juga ni tengah perhatikan saya tau. Perempuan tu pun tengah perhatikan saya juga. Wajahnya ni tidak jelas kelihatan lah waktu tu. Terlindung oleh rambut dia yang lebat dan panjang. Dan ketika saya memasukkan shilling ni, cuba masukkan shilling dalam mesin gedegang tu lah dan perempuan tu tiba-tiba bangun. Dan saya betul-betul terkejut waktu ni. Kerana tubuh dia ni begitu tinggi tau. Saya agak dia punya tinggi tu sekitar 7 ataupun 8 meter. Dan tangan saya waktu ni menggeletar sehingga kan tanpa saya sedar beberapa keping duit shilling saya ni jatuh berterabur kat bawah ni. Dan keliling-keliling kat bawah tu. Dah bersepah dah. Jadinya waktu ni bila saya dah macam tu, dah menggigil macam tu, saya terus berlari naik ke ward dan terus menuju ke katil. Ini sampai dekat katil ni, saya terus baring dan tarik selimut saya ni. Jadi datanglah seorang jururawat ni datang pada saya dan bertanyakan pada saya, "Dik, kenapa ni kan? Menggigil-gigil kau ni kan?" Saya jawab sejuk, saya cakap. Jawab saya ringkas je lah kan. Dan habis bertanya pun, jururawat tu pun teruslah pergi je macam tu kan. Jadi saya terus selubung ni waktu tu memang takut sangat. Terus berselubung ni sambil menggigil-gigil. Sambil mengingatkan kembali apa yang saya nampak tadi. Apa yang saya alami tadi. Macam masih tak percaya lagi tau. Dalam kepala otak saya waktu tu kalau tingginya ni sama seperti pokok yang juga sama tinggi dengan bangunan setingkat dekat sebelah dia tu, memang sahlah perempuan tu bukan manusia. Jadinya saya ni menarik sedikit ke bawah selimut yang menyelubungi muka saya waktu tu bila dah terasa agak panas lah. Sakit dekat katil-katil sebelah ni ataupun katil-katil sebelah menyebelah ni sudah lama dah dia orang ni dah tidur dan nyenyak dah ada yang siap berdengkur lagi kan. Dalam memerhatikan sekeliling tu kan, tiba-tiba mata saya tertumpu ke bahagian atas tingkap tau, yang bertentangan dengan katil saya ni. Perempuan yang saya lihat tadi ni sedang memerhatikan saya. Luluh, lemah terasa segala sendi-sendi saya ni tau. Nasib baiklah ketika itu saya ni tengah baring dekat atas katil. Kalau saya ni tengah berdiri, tak mustahil lah saya dah jatuh kecepek terjerupuk sebab lutut ni rasa longgar habis. Dan apa lagi, waktu tu saya menjerit sekuat-kuat hati sambil menyelubung kepala saya ni dengan selimut semula tau. Dan jeritan saya ni telah membuatkan sebahagian pesakit-sakit yang ada dekat situ, yang tidur tengah-tengah tidur nyenyak kat situ, semua terjaga tau. Dan 3 orang jururawat yang bertugas ni datang berlari-lari kat saya, mendapatkan saya dah. Dan pesakit yang tersedar tu hanya mematikan je lah daripada katil masing-masing. Dah kenapa lah agaknya budak ni terjerit memalam buta kan. Dengan rasa hairan diorang lah agaknya. Dan apa yang saya nampak ni, saya beritahu kepada jururawat tersebut. Tapi diorang ni macam tak hairan pun lah. Dan langsung tidak kisah pun dengan cerita yang saya cerita ni. Dan dalam hati saya, aku tak bohong kot. Nah, mungkinlah waktu tu saya ni dalam keadaan macam waktu tu masih demam tau ketika tu. Tapi saya tidak mereka-reka cerita. Confirm yang bukan-bukan ni. Memang saya tak buat lah cerita bukan-bukan ni. Perkara ataupun sama ada percaya ataupun tidak, terpulanglah kepada diorang ni. Dan bagi yang mengalaminya sendiri, saya ni 100% percaya apa yang saya lihat tu adalah benar. Dan ramai orang katalah itu adalah hantu galah. Yalah, of course. Yang pertama kata ni, kenapa tu hantu galah? Pertama, kalau manusia biasa, tak mungkinlah tinggi dia tu sama tinggi dengan paras bangunan bumbung ataupun bangunan bumbung setingkat tu. Yang kedua pula kalau dia ni manusia lah tak mungkinlah dia boleh berdiri di luar tingkap dekat tingkat 3 tu. Sebab kat situ tak ada berlebas kata dia. Ataupun apa-apa lantai ataupun palang dekat luar tingkap tersebut yang membolehkan
orang ataupun manusia berdiri kat situ. Waktu ni saya masih trauma tau dengan kejadian itu. Bertambahlah terperanjat lagi apabila beberapa hari kemudian lah seorang kakak sepupu saya bercerita kepada saya lah benda ni. Kejadian yang saya alami ni bukanlah kali pertama kata dia. Dan cerita yang sama juga kata dia. Ternampak perempuan tinggi di sebelah bangunan setingkat dekat hospital tu. Okay, kakak sepupu saya ni, dia bekerja tak jauh sebenarnya daripada hospital tu lah. Juga ada bercerita bahawa bangunan tempat perempuan tu berdiri tu sebenarnya adalah bilik mayat tau. Biarlah, biasalah. Ya Allah, waktu tu padanlah saya rasa macam ada sesuatu je benda tak kena kat situ tau. Patutlah reaksi para jururawat seakan tak hairan pun bila saya cerita yang saya nampak sesuatu kat situ. Maksudnya agaknya lah sudah ramai pesakit yang mengalaminya. Mungkin ramai pesakit kat hospital tu tidak tahu yang blok G tu, blok yang terpisah daripada blok-blok yang lain ni merupakan bilik mayat. Tapi kenapa tak ada signboard, kata saya lah, yang mengatakan yang itu adalah bilik mayat. Dan kakak sepupu saya kata, memang ada signboard sebenarnya, tapi signboard tu terlindung di sebalik pokok-pokok dekat hadapannya. Jadi tak perlulah saya nyatakan di hospital mana kejadian ni berlaku, dan cukuplah saya katakan yang ia adalah sebuah hospital lama dan masih lagi berfungsi sehingga hari ini. Dan ini adalah kisah seorang Malaysia yang pertama. Semoga anda terhibur. Cerita dia berkenaan dengan dia nampak hantu galah dekat hospital tempat dia di-warded kan. Itulah dia kisah dia. Jadinya tanpa membuang masa lagi, kita terus ke kisah yang kedua. Ada satu kisah seram pendek lah. Ni cerita pasal ada seorang kawan ni, kata dia pun pernah kena usik dekat hospital. Waktu tu dia warded sebab ada jangkitan pada mata dia. So bila jangkitan ni, of course lah, kita akan diasingkan daripada pesakit-pesakit lain. Maka dapatlah dia ni pesakit, orang kata katil yang dalam bilik bercermin tau. Dan ada 2 katil dalam bilik tu lah. 2 katil yang berdepan lah macam tu kan. Dan katil dekat depan saya tu kosong. Dan ward yang saya duduk tu bila malam agak sunyi, kata dia. So malam tu saya tidur dengan agak selesa lah, tanpa ada sebarang gangguan. Walaupun pada mulanya saya ni rasa agak seram juga. Yelah, mana taknya duduk dalam ward tu seorang-seorang je kan. Ada 2 katil tapi duduk seorang-seorang kan. Jadinya malam kedua pula saya terjaga tau, sebab ada dengar bunyi macam katil berkeriuk-keriuk macam tu. Macam tu lah, macam ada orang duduk atas katil ke, macam tu lah agaknya. So sampai saya terduduk tau dan berfikir, katil depan tu ke yang berbunyi? Ataupun saya ni salah dengar, kata dia kan. Jadinya pada hari ketiga lah, rasa gelisah je tau nak tidur waktu tu lah. Tapi cuba juga tak layan perasaan takut waktu tu. Jadinya malam tu dengar bunyi berkeriuk-keriuk macam malam yang kedua tu lah. Dengar juga bunyi macam ada orang sibuk dekat atas katil yang depan tu tau. Jadi saya bangun, saya duduk. Nampak waktu tu katil dekat depan tu ada penghuni. Maksudnya ada pesakit jugalah yang tengah baring atas tu. Jadinya saya waktu ni rasa pelik lah juga. Sebab saya ni jenis bukan orang yang tidur mati. Sampai ada orang masuk dekat, ataupun masuk di-warded kan, dibaringkan kat katil depan tu pun saya tak perasan. Jadinya baru je saya nak baring, baru je saya nak lelap waktu tu, saya dengar tau pesakit depan ni batuk kungkang. Dan lepas tu macam-macam lah bunyinya. Gaya macam orang sakit sangat lah rupanya. Jadi waktu ni saya pun ignore je dan teruskan cubaan saya ni untuk tidur. Dan akhirnya saya dapat tidur. Esoknya awal pagi-pagi saya bangun. Biasalah pagi-pagi biasa nurse akan datang untuk cek Peter kan. Jadi saya tengok katil tu. Katil tu kemas dan bantal pun tak ada. So saya tanya pada nurse lah yang datang pada saya ni untuk nak check up saya tu kan. Patient yang kat depan tu dah tukar katil ke? Yelah, sebab semalam saya dengar teruk penuh batuknya tu kan. Kungkang. Lepas tu satu malam merayu-rayu. Lepas tu macam sakit sangat lah rupanya. Dengar dia punya kesakitan semalam tu lah. So nurse tu bagi tahu saya, mana ada sesiapa pun admit kat situ, kata nurse tu lah. Jadinya beberapa malam lah lepas tu saya tak tidur lagi kat situ, kata dia dah. So malam je, masa nurse dah tutup lampu saya akan pergi merayap, tidur dekat katil kosong dekat ward terbuka.
Jadinya bila pagi-pagi, saya akan pindah balik ke katil saya. Dan kalau saya tetap stay dekat katil saya tu, maunya panjang lagi cerita dia agaknya. Sekarang ni tak habis lagi. Yalah sebab kena ganggu agaknya. Okey, dan ini adalah kisah seram Malaysia. Semoga anda terhibur dengan kisah dia. Sebab KSM ada lagi kisah berkenaan dengan hospital. Jadi mari kita teruskan. Baik, untuk kisah yang kedua ni dia punya tajuk ni yang tadi dekat ward kan. Okey, yang ini dekat bilik unit rawatan rapi. Iaitu rawatan kebakaran kata dia. Okey. Jadinya malam ni merupakan malam kedua yang saya on call berturut-turut kata dia. Dan seperti biasalah, saya ni akan memulakan on call shift pada pukul 8 malam. Seusai saya menunaikan solat maghrib lah berjemaah dengan saya punya isteri, waktu tu saya pun terus siap-siap apa semua, pakai baju semua setelah bersalaman dengan isteri saya ni dan mengucup anak-anak saya, cium anak-anak semualah, dan mengunci pagar rumah dan teruslah memandu ke hospital tempat saya bekerja. Dan mujurlah jarak perjalanan saya ni nak pergi ke hospital ni daripada rumah ni tidak jauh, iaitu dalam 10 minit je lah pemanduan kenderaan. Jadi banyaklah masa saya boleh luangkan masa bersama dengan keluarga. Dan tidak perlulah saya ni tergesa-gesa untuk nak pergi bekerja. Jadinya, setelah memasuki perkarangan hospital ni, saya pun parkingkan kereta dekat tempat yang disediakan sambil berjalan masuk ke dalam hospital. Dan sempat jugalah saya ni periksa telefon bimbit tengok handphone saya ni untuk memastikan jika ada sebarang kes yang baru ataupun baru masuk untuk call shift saya pada hari ni lah. Dan aplikasi WhatsApp, saya pun tengok kat grup Anestesio kata dia, tidak menunjukkan sebarang notifikasi. Jadi bermakna malam tu tak adalah sebarang penambahan kes ataupun ada kes-kes baru masuk. Jadinya saya pun menarik nafas lega sambil menekan butang lift ke tingkat 5 waktu tu. Dan saya pun menukarkan pakaian saya ni kepada pakaian khas medical scrub lah sebelum memulakan tugasan saya di bilik unit rawatan rapi tu. Dan di mana lebih kurang dalam 10 tahun lalu lah, itu adalah perkhidmatan terakhirnya kerana pesakit yang mengalami kecederaan akibat kebakaran kini ditempatkan di ward biasa saja kata dia. Sebab tempat dia kerja ni dulu adalah unit rawatan kebakaran, tapi sekarang dah ditukarkan lah kan, jadi pada unit anestesiologi yang tadi kan. Macam tu lah agaknya kan. Okey, kalau salah betulkan Okey, sebelum bilik unit rawatan rapi ni sekarang bilik rawatan kebakaran ni dibuka semula, memandangkan kes COVID ni saban hari meningkat naik dan telah menyebabkan banyak ward dan bilik rawatan khas terpaksa ditambah. Dan unit ini berlainan dengan unit rawatan rapi yang sedia ada kerana ianya ni adalah tempat khas untuk merawat mangsa kebakaran yang mengalami kecederaan melecur yang teruk, dan segala peralatan di unit tersebut ni adalah khas seperti tub mandi yang diperbuat daripada besi, katil khas dan sebagainya lah. Terdapat 2 pesakit pada malam tu lah Seorang bukan warga negara dan seorang lagi merupakan seorang kanak-kanak kecil lah. Dan kedua pesakit tersebut ni kurang stabil waktu tu kerana komplikasi kuman dalam darah seperti kebiasaan lah. Selepas daripada mengikuti patient round ni bersama dengan rakan setugas dan seorang doktor pakar untuk memeriksa keadaan pesakit-pesakit dalam bilik unit rawatan rapi ni, saya pun terus menuju ke ruang kerja saya untuk memasukkan data dan laporan berkaitan dengan pesakit tersebut di kaunter lah. Doktor, sudah makan ke belum? Tanya jururawat sambil memegang ataupun sambil menyusun-nyusun fail ke dalam laci dekat hujung sudut tempat kita orang punya kerja ni lah. Dan semua jururawat kat sini akan saya bahasakan dengan panggilan kakak lah. Tak kira lah mereka ni muda ataupun usianya tua daripada saya. Dan malam tu hanya ada 2 orang jururawat yang bertugas di unit ni. Belum kak, belum. Nak siapkan laporan ni sikit. Jawab saya ni sambil tangan saya ni menaip dekat keyboard tu lah. Dan okey doktor, okey. Kalau ada apa-apa, nak panggil akak ke, akak dengan Kak Sah ni ada dekat pantry. Kami nak makan kejap. Kata Kak Ian ni sambil menuju ke arah bilik pantry tu. Dekat hujung lorong Jabatan Anestesiologi dan Rawatan Rapi tu lah. Yang rawatan kebakaran tersebut tu lah, tempat bilik yang tu lah.
So, masa berjalan ni tanpa sedar lah, saya pun tengah buat-buat kerja apa semua, sibuk sangat tak sedar. Dan waktu ni, jam telah pun menunjukkan pukul 12.45 malam. Waktu ni saya dah macam dah rasa letih sikit lah menggeliat-geliat sikit bagi nak hilangkan lenguh-lenguh kat badan ni sebelum terus saya menyiapkan laporan saya yang tinggal sedikit je lagi untuk siap. Dan setelah tu, saya telefon isteri saya kat rumah ni. Namun, panggilan telefon saya tidak berjawab. Jadinya saya dalam hati ni dah tidur dah agaknya isteri dengan anak-anak saya lah. So, dan teruslah saya berjalan menuju ke arah bilik solat dan seterusnya mengambil wuduk dan untuk sekarang ni nak tunaikan solat isyak. Dan bila dah selesai menunaikan solat ni, saya pun teruslah berjalan keluar sambil mengusap orang kata mata, gosok-gosok mata lah yang dah rasa dah start nak mengantuk waktu tu. Mengantuk pula lah rasanya. Aduh, tak makan lagi ni. Jadinya saya pun berfikiran lah waktu tu. Elok juga saya pergi makan dulu kan. Sebelum berehat. Memandangkan kerja saya dah siap. Apa benda semua buat masa sekarang ni semua dah siap. Jadi bolehlah rehat sikit. Namun je, sebelum sempatlah saya nak menjamah bekal yang isteri saya bawakan tu pun tapaukan untuk saya ni. Tiba-tiba waktu tu, kedengaran Kak Ian ni menjerit dengan nada yang marah tau. Kak Ian kata apa tau? Jangan berdiri. Baring semula lah cepat. Nak ke mana tu ha? Marah Kak Ian ni pada pesakit yang bukan warga negara tersebut tu. Saya waktu ni yang baru je sampai dekat muka pintu bilik tersebut ni. Hanya perhatikan je lah Kak Jururawat yang membetulkan wayar semula ataupun wayar-wayar yang dekat mesin bantuan hayat ni. Dan wayar monitor yang telah dicabut daripada tubuh pesakit tu. Kak, kenapa kak? Bukan ke pasien ni kita dah ikat pada katil. Macam mana boleh terbuka? Tanya saya ni sambil merasakan ada sesuatu yang agak pelik kat situ kan. Dan sebab pesakit tu, saya dengan akak ni tadi, kita orang dah ikat daripada katil. Adalah bertujuan mengelakkan pesakit yang baru sahaja sedar. Kerana kesan ubat tu lah Mungkin dia bagi ubat bius. Lepas tu nanti dah terhilang kesan ubat bius tu, pesakit ni akan sedar. Dia elakkan diorang daripada mencabut wayar pantauan ataupun topeng oksigen, seterusnya mengakibatkan kesan buruk pada pesakit tu sendirilah. Entahlah doktor. Tapi tak apa. Saya buat semulalah. Jawab Kak Yan ni. Yang mula mengendur ketegasannya. Tadi dia marah sangat tapi dia nampak jangan relax sikit lah sekarang ni kan. Dan baru saja saya nak melangkah keluar daripada bilik tersebut waktu tu. Pesakit bukan warga negara tu pun bersuara tau. Saya cuba panggil orang. Tapi tak ada orang dengar saya. Saya nak minum air lah. Saya rasa haus sangat. Nasib baik ada satu kakak seorang tadi datang bukakan tali ikatan ni tadi, kata dia macam tu. Perlahan je suara pesakit sebut menjawab waktu tu. Mungkinlah kerana masih tidak bermain lagi waktu tu. Kerana kesan ubat penenang yang mungkin masih belum hilang lagi. Kak Sah ke yang cabutkan? Tanpa sempat saya menghabiskan ayat waktu tu, Kak Yan terus menjawab pertanyaan saya tu. Kak Sah dengan Kak Yan ada dalam pantry lah tadi. Tiba-tiba kami dengar macam bunyi pelik daripada mesin ventilator ni. Jadi pun akak pun carilah kejap bunyi tu datang daripada bilik pesakit mana. Dan akak perisa-perisa, akak tengok bilik satu ni. Tengok adik tu tengah tidur. Lepas tu akak pergi pula bilik yang 3. Sampai je dekat muka pintu ni, terus nampak pesakit ni dah berdiri dah dekat atas katil tu. Dan akak pun suruh lah dia jangan berdiri. Dan waktu ni saya diam je tau sambil memerhatikan pesakit tersebut. Dan Kak Yan waktu ni dah terus keluar daripada bilik ni. Dan selepas selesai mengikat semula pesakit tersebut tu lah dah siap semua, Kak Yan ni pun keluar. Jadi saya pun memeriksa lah drip pesakit tersebut lah waktu tu. Dan tak semena-mena tau, pesakit tu berkata pada saya, akak yang pakai baju hitam tu, itulah yang tolong cabut tali saya tadi doktor. Dia ada tu berdiri kat tepi dinding tu. Waktu ni saya berasa macam dah, mana ada orang lain sih kat sini. Dan jantung saya waktu tu berdegup semakin laju tau. Namun saya cuba menenangkan diri saya ni. Encik, tak ada siapalah dalam bilik ni, melainkan saya dengan Encik je ada. Tak apalah Encik, rehat je lah dulu Encik Kata saya ni cuba nak tenangkan pesakit yang bukan warga negara tu lah. Walaupun pada hakikatnya waktu ni saya sendiri yang memang dah tak boleh nak tenang dah. Memang tak tenang diri langsung. Dan saya waktu ni dah terus keluar daripada bilik 3 tersebut. Namun, hanya beberapa langkah saya melangkah nak keluar lah pesakit bukan warga negara tersebut panggil saya semula tau. Doktor, boleh tukarkan saya ke bilik lain tak? Saya rasa takut sangat lah. Dekat bilik ni banyak mayat.
Kata dia waktu tu macam suara dia tu macam nak menangis pun ada waktu dengar kan. Waktu ni saya dah terdiam dah. Dah terdiam dah, tak boleh kata apa dah, terkaku mulut saya. Okey okey. Tak apa, nanti saya usahakan Encik, tak apa encik rehat dulu Dan selepas tu teruslah saya berjalan dengan laju keluar terus daripada bilik tersebut. Langsung saya tak toleh ke belakang tau. Yang saya tahulah sebenarnya dalam hati saya waktu tu kan, saya tahu sebenarnya sakit tu bukan mereka-reka cerita ni tau sebenarnya. Sebab suasana bilik unit rawatan rapi tu memang sangat berlainan dengan ward dan bilik khas yang lain tau. Saya perasan benda ni sejak pertama kali saya bekerja dekat unit tu. Akan tetapi saya tak ambil endah pun pada mulanya. Dan sememangnya bilik unit rawatan rapi ni sering berlaku kematian. Tapi bagi saya, ianya adalah satu perkara normal. Kerana ajal dan maut semuanya adalah ketetapan Yang Maha Esa. Dan kita sebagai hambanya ni tiada daya untuk menghalangnya. Namun, setelah kejadian ini berlaku, barulah saya faham apa yang terjadi dan sejarah bilik unit rawatan rapi ni, rawatan kebakaran lah tersebut sukar untuk saya ungkapkan, dan malam tersebut akan saya ingat sampai bila-bila, kata dia. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang kedua untuk pada malam ni lah. Semoga anda masih lagi stay tune and enjoy dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan. Jadinya kita terus dengan kisah yang ketiga, masih lagi dekat kisah dengan hospital ni. Baiklah, untuk kisah yang nombor 3 ni. Sama juga, kisah nombor 3, bilik nombor 3. Jadinya kisah dia ni memang tak dinafikan lah kata dia. Waktu-waktu sebegini memang ramai pesakit tahu memenuhi bilik persalinan lama ni dekat Hospital Pakar Sultanah Fatimah Muar, kata dia. Dan saya ni baru berpindah je dekat hospital ni dan mula berkhidmat pada tahun 1985 sebagai salah seorang medical officer, MO, kata dia, di Jabatan Sakit Puan. Adalah beberapa bilik lah, semuanya dipenuhi kecuali bilik nombor 3 ni. Banyaklah sebenarnya cerita-cerita mistik diwujud di kalangan staf ward bersalin ni mengenai bilik bersalin nombor 3 tu. Dan segala-galanya bermula apabila seorang pesakit ni mengalami pertumpahan darah tau. Postpartum hemorrhage dekat situ, kata dia. Saya ni tak pandai sangat istilah-istilah doktor ni. Kalau salah mintalah betulkan. Dan kata dia pesakit tu meninggal. Bunyinya macam klise kan, kata dia. Namun itulah perkara yang sebenar-benarnya terjadi. Jadi selepasnya kejadian tu lah, banyak kali lah mereka yang lalu lalang kat hadapan bilik tu kadang-kala ternampak akan seorang pesakit berkain batik duduk di atas katil pesakit dekat situ. Dan staf dekat situ seboleh-bolehnya tak mahu menggunakan bilik tersebut tau untuk meletakkan pesakit-pesakit ni lah. Dan bilik nombor 3 ni ibaratnya lebih kurang macam kira last resort dah, kata dia. Pilihan terakhir lah lebih kurang. Bila kita akan gunakan bilik ni, bila terpaksa saja. Akan banyak, orang kata banyak kes-kes lah. Banyak jadi masalah-masalahnya, komplikasi peranakan. Untuk mereka yang melahirkan anak dekat situ. Terjerut tali pusat, tekanan darah rendah secara tiba-tiba. Dan tak lupa juga, ada yang tiba-tiba meracau. Dan kiranya bilik tu menjadi bilik terakhir lah untuk meletakkan pesakit. Setelah bilik-bilik lain ataupun ward-ward lain ni dipenuhi dengan pesakit-pesakit lain lah. Jadinya kebanyakan masanya lah memang tak digunakan langsung. Dan memang pintu ni akan sentiasa tertutup rapat tau. Dan satu pintu saja yang memisahkan antara bilik nombor 3 dengan bilik-bilik yang lain ni. Dan bukan sekali, bukan 2 kali diganggu tau. Malahnya berkali-kali staf dan pelajar-pelajar yang ada ataupun yang ada dekat situ, bertugas dekat situ, diganggu dekat dalam bilik ni. Kadang-kadang bunyi pesakit minta air, kata dia. Dan kadang-kadang mesin dynamap dalam bilik tu berbunyi tau. Bunyi alam ni yang mengatakan tekanan darah rendah. Jadi dia bunyi tit. Mungkin lah saya pun tak tahu bunyi macam mana kan. Tapi ada bunyi sesuatu lah.
Dan setakat kalau katanya bunyi ketukan pintu dan bunyi tangisan daripada dalam bilik tu, itu dah memang perkara biasa dah. Dah memang macam dah lali dah. Jeritan kadang-kadang macam suara memanggil-manggil nama saya pun ada. Dan suara menggonta-gonta meminta pertolongan dan lain-lain ni. Dan macam-macam lah orang kata gangguan yang saya terima. Dan bertahun-tahun lah saya bekerja kat situ. Ya, benda tu agak mistik sebenarnya. Agak luar biasa lah. Tapi saya dah terlatih dah untuk nak abaikan benda tu waktu tu. Manakan tidak, kalau saya ni terlalu takut, macam manalah saya nak buat judgement dan keputusan untuk rawatan apabila saya merawat pesakit kat situ. Lokasi bilik bersalin tu pula berhampiran dengan penjara dan bilik mayat. Sekali lagi lah, agak klise kata dia. Namun itulah lokasi dia. Lokasi bilik bersalin yang lama ni dan di hadapannya terletak satu bilik bayi. Segala-galanya berubah pada hari Jumaat tu. Malam Jumaat Cuaca dekat luar tu mendung je sejak petang tadi kata dia. Kini dah mula hujan. Renyah-renyah je. Sejuk tau malam tu. Dan malam tu pula pada awalnya macam malam-malam sebelum ni lah. Macam biasa. Tak ada apa pun yang memelikkan. Dan bilik bayi tu ada sebuah bilik yang berada dekat kawasan tu jugalah. Dan merupakan tempat di mana bayi-bayi yang baru lahir ni diletakkan hampir penuh dalam tu tau. Dan bilik tu agak usang jugalah. Maklumlah semasa tu bilik bersalin baru yang lebih cantik ni, lebih berteknologi ni masih dalam pembinaan kata dia. So, diam je tau bayi ataupun baby-baby yang ada kat dalam bilik tu lah. Dan bayi-bayi kat dalam tu diletakkan dalam kod. Kod tu pula ditiup oleh angin panas daripada satu mesin yang dipanggil radiant warmer kata dia. Walaupun keadaan di bilik tu sejuk kata dia. Namun bayi yang diletakkan di situ merasai hangat je. Sebab ada radiant warmer tadi tu. Hangat yang boleh membuatkan mana-mana orang dewasa ni tertidur bila berada dekat tempat macam tu tau. Ibarat dalam kita ni dalam bilik sejuk dan kita pula diselimutkan dengan selimut yang tebal. Hangat dan selesa. Jadinya memang untuk baby ni selesa lah untuk diorang. Selesai menyambut seorang pesakit menggunakan alat vacuum yang dikenali sebagai vacuum assisted delivery kata dia. Saya ni berehatlah di pantry bilik berkenaan tu. Boom! Bunyi pintu bilik bayi ni tertutup tau. Dengan begitu kuat sekali waktu tu. Terkejut saya. Terus saya bangun dan menuju ke arah bilik bayi ni tau. Pintu dia tu saya nampak tertutup rapat waktu tu. Dan staff-staff kat sana memandang muka saya waktu tu tau. Dan saya pun memandang muka mereka ni lah. Tercengang masing-masing ni. Siapa yang hempas? Apa yang jadi sebenarnya kan waktu ni? Jadi saya rasa macam tak ada angin pun yang mampu menutup pintu sekuat tu waktu tu. Dan tak kala pintu tu dah tersendal dengan kayu sebenarnya. Untuk memastikan yang pintu ni sentiasa terbuka. Jadinya macam mana pintu tu boleh tertutup kan? Saya pun tanya waktu tu. Kak, apa yang jadi? Saya tanya kepada salah seorang bidan dekat situ. Entahlah doktor, tiba-tiba dia tempas. Jawab si bidan ni lah. Dan mukanya waktu tu agak cuak juga apabila saya perhatikan je tau. Ada sesiapa masuk kat dalam ni ke? Saya tanya lagi. Maklumlah saya takut yang terhempas ataupun yang menghempas pintu tu adalah staf yang terlalu penat dan stres. Mungkin tunjukkan orang kata dia punya melepaskan geram lah kat pintu tu agaknya kan. So, dia pun jawab lagi. Mana ada doktor? Tapi kena buka balik tu. Kesian baby kat dalam tu. Kata ketua jururawat yang ada kat situ lah. Memang pintu bilik tu sentiasa dibiarkan terbuka lah sebenarnya. Jadi kalau ada apa-apa, bolehlah kita orang dengar daripada luar ni. Tanpa disuruh, saya pun terus segera pergi kat pintu bilik tu. Sekilas mata ni, terpandang jugalah pintu bilik bersalin nombor 3 tu terbuka sedikit tau. Kemudian tertutup kembali. Okey. Maksudnya tadi, bilik baby ni kat sebelah sini. Dia bersetentangan dengan bilik, orang kata bilik nombor 3 yang angka tadi tu. Jadinya dia nak pergi ke bilik tu, dia nampak lah bilik nombor 3 punya pintu tu terbuka, tertutup balik semula tau. Dan kemudiannya mungkin angin lah waktu tu saya rasa dalam hati lah. Dan saat saya melangkah masuk ke dalam bilik bayi tu lah bau dia semerbak tau. Bau bunga tanjung bercampur dengan bau setanggi. Cukup kuat. Dan itu saya tak risau sangat sebenarnya tau. Yang lebih merisaukan saya adalah bayi-bayi ataupun baby-baby yang ada kat situ menangis tau. Ya, semua baby yang kat situ dalam kod tu semua menangis tau. Jadi saya rapati mereka dan satu persatu ada yang buka mata ni. Mana-mana bayi yang buka mata tu, bola-bola mata mereka ni pandang ataupun tertelumpu pada satu sudut kat dalam bilik tu. Memandang tepat ke atas.
sebuah kabinet ubat-ubatan dekat situ. Jadi waktu ni saya dah macam gelabah tau. Saya pun kuatkan diri ni untuk menoleh. Memang daripada orang kata peripheral vision saya, daripada pandangan sisi saya lah, saya nampak macam ada sesuatu yang sedang duduk mencangkung kat situ tau. Dan benda tu hilang sekelip mata tau. Sebelum sempat saya nak memastikan benda tu wujud. Maksudnya saya toleh semualah nak tengok macam tu. Jadinya bila saya toleh je benda tu hilang. Tak nampak apa-apa dah. Dan tangisan baby-baby yang ada kat situ dah masih dah macam hingar lah kat situ. Bising lah. Baby-baby ni semua menangis kan. Saya waktu ni dah tak tahu dah nak buat apa dah. Ya, segala pengetahuan saya dengan pengalaman saya dalam bidang perbuatan waktu tu, saya rasakan tak mampu nak membantu apa-apa pun waktu ni. Dengan bau harum semerbak tu, saya rasa dah tak ada pilihan lain waktu ni. Jadinya saya pun mendapatkan seorang jaga ataupun pengawal keselamatan dekat situlah. Nama dia Pak Samad. Dan Pak Samad ni sebenarnya dah bekerja kat sini dah berpuluh tahun dah dekat Hospital Muar ni. Tak hairan lah Pak Samad ni memang terror lah bab-bab benda-benda macam ni kan. Dan Alhamdulillah Pak Samad ni sedang bekerja pada waktu tu. Memang dia kerja shift malam waktu tu. Dan Pak Samad ni pun segeralah ke bilik bersalin tu. Dan setelah menerima panggilan daripada saya ni, memang saya simpan nombor telefon Pak Mat ni gara-gara sebelum ni lah benda di dalam bilik bersalin nombor 3 tu menggila kata dia. Mengilai, ketawa, menjerit dan menangis serta mengeluarkan haruman bau kemenyan daripada situ kira-kira 4 bulan lepas lah. Jadinya Pak Samad lah orang yang telah berjaya meredakan gangguan tersebut waktu tu. Walaupun masih ada gangguan selepas tu, tapi sikit-sikit je lah. Gangguan-gangguan macam manja je lah. Saya pun ikut Pak Samad ni daripada pintu masuk bilik bersalin ke bilik bayi tu. Menggeletar jugalah saya waktu tu tau. Dah rasa saya memang cuak dah waktu tu. Memang terdengar tau suara tangisan bayi-bayi yang berada dalam bilik tu tersedu-sedu dan merengek-rengek lah. Dan Pak Samad masuk je bagi salam tau. Dan segera saya lihat ni, dia pun mengeluarkan tasbih serta memulakan ayat-ayat suci ataupun membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Ayat kursi dia baca, 3 kul dan beberapa ayat lain lah saya dengar yang saya tak dapat pastikan apa ayat yang dibaca lah. Perlahan je suara Pak Samad waktu tu baca kan. Dan saat itulah saya nampak kabinet ubat tu bergegar-gegar dengan kuat tau. Nampaknya macam hampir nak pecah cermin dekat kabinet tu. Masya Allah, saya pun waktu ni dah turut sama-sama berzikir waktu tu. Memang saya cuak sangat-sangat. Bulu roma saya dah meremang sangat. Waktu ni, bau bunga tanjung dengan bau setanggi tu bertukar menjadi bau busuk yang amat sangat tau. Macam bau cuka. Hampir-hampir saya nak muntah saya pada waktu ketika itu. Dan tangisan bayi ni pula semakin menjadi-jadi tau. Tiba-tiba, saya rasakan badan saya ni ibarat digempuh oleh sesuatu. Menderu laju, ibarat angin kencang menolak tubuh saya ni ke belakang tau. Hampir-hampir nak terjatuh ke belakang saya. Dan pintu bilik bersalin nombor 3 tu terbuka luas tau. Sekilas mata saya memandang, nampaklah benda berkain batik tu memanjat ke atas katil pesakit. Dan pandangan beberapa saat tu kemudiannya terhalang lah kerana pintu bilik tu terus tutup. Bom! Berdentum dengan kuat tau. Ibarat macam ada orang menghempas pintu tu daripada dalam bilik. Dan serentak itu, bayi-bayi dalam bilik terus atau bayi-bayi dalam bilik ni terus senyap je. Ada yang mengengek-engek sekejap lah tapi semua kemudian terus senyap. Dan saya pelik dan hairan waktu tu. Memang begitulah. Benda seperti itu tak boleh nak difikirkan dengan akal logik seorang manusia. Pak Samad waktu tu saya tengok tersenyum lah melihat wajah saya yang waktu tu dah pucat lah kan. Jadinya ditepuk je bahu saya dan dipesan sekali lagi. Jangan guna bilik nombor 3 tu dah. Sepatutnya alih dah semua barang-barang dalam tu dan kosongkan. Kata Pak Samad. Ya Pak Samad, memang tak guna dah sangat bilik tu. Kalau terpaksa je baru kita guna. Memang ada lagi ke dia dalam tu? Tanya saya pada Pak Samad lah. Dah berkali-kali dah saya nampak bayangan perempuan berambut panjang dan mendukung seorang bayi memerhatikan saya daripada tingkap bilik tu masa saya berjalan daripada luar ni. Memang dia masih ada, kata Pak Samad. Tetapi dia terlalu susah untuk nak tinggalkan tempat tu. Kalau harapkan aku seorang, tak berdaya lah aku. Silap hari bulan, aku pula yang kena ganggu nanti. Ni kata Pak Samad dengan nada yang bersahaja je waktu tu. Hebat sungguh lah Pak Samad ni Masih tenang dan boleh berkata-kata macam tu dengan relax dan selamba je. Meskipun baru tadi menghadapi situasi yang mengerikan. Dan dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata tau. Orang kita ni semua dah tahu dah kena azan ataupun ikamat saat bayi dilahirkan. Tapi aku perhati juga suami-suami yang baru-baru ni tertutup rapat mulut diorang ni.
terkunci dan macam malu-malu pula nak berazan, nak ikamat macam tu pada anak ni dilahirkan. Puncanya macam tu lah. Salah satu punca tak dengar azan, tak dengar ikamat. Memang seronok lah benda tu merayau-rayau dalam bilik bersalin ni. Sekarang ni yang paling-paling pun kita boleh buat pagarkan je lah. Orang kata pagarkan je. Dia tu dalam bilik nombor 3 tu takut-takut dia nak keluar lagi pula. Dan sejak daripada hari itulah, setiap kali ke tempat kerja ataupun dekat bilik bersalin ni saya kerja, saya akan pastikan saya dah berwuduk, dah membaca ayat kursi dan 3 kul sebelum masuk bilik tu. Dan saya juga jadikan tabiat untuk memesan pada suami-suami pesakit ni untuk tidak lupa azan ataupun ikamat saat anak mereka dilahirkan. Dan Pak Samad pun saya dengar bakal pencen beberapa bulan lagi. Dan saya berdoa agar percepatkanlah pembinaan bilik bersalin baru tu. Nanti jadi apa-apa, Pak Samad dah tak ada, susah pula. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang ketiga dan terakhir untuk malam ni. Semoga anda semua terhibur dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan pada kali ini. Baiklah, sebelum kita akhiri kisah seram pada malam ini, jomlah kita dengar sikit. Saya pernah berhadapan dengan orang yang ditangkap basah. Lepas tu dia jawab, Allah yang takdirkan saya buat maksiat. Dengan depan saya dia cakap. Saya kata, Dek, kenapa? Ustazah, Allah yang takdirkan saya buat maksiat. Allah izinkan saya pergi ke tempat tu dan saya berduaan. Allah izinkan. Allah yang takdirkan. Saya bila dengar tukang ya Allah, saya kata, Dek, kamu jangan cakap macam tu. Itu pilihan kamu. Dia katakan, semua kan Allah dah takdirkan. Semua benda kan dah qada qadar Allah. Nampak tak salah faham manusia hari ini? Masya Allah. Nampak tak apa yang syaitan sebut? Disebabkan engkau yang menyesatkanku, wahai Tuhan. Ini kata-kata iblis. Tuan-puan tak percaya? Cari firman Allah, surah Al-A'raf ayat 14 hingga 17. Iblis kata apa? Oleh kerana engkau, wahai Tuhan, menyebabkan aku tersesat. Dan manusia copy paste ayat iblis. Manusia ini copy paste, menyalahkan Allah bila dia buat maksiat, dia buat keburukan. Dia kata belum dapat hidayah. Tahu tak apa yang saya buat pada budak tu? Bila dia kata apa, nampak tak ni? Nampak tak ni? Dengar dulu sampai habis. Bila dia cakap, dah Allah izinkan, Allah dah takdirkan saya buat maksiat. Keadaan ni saya ingat, bila seorang ni bercakap, saya kata, saya pun ambil. Saya ingat masa tu saya ambil ni botol air mineral. Saya ambil botol air mineral. Saya pun buat contoh apa? Saya kata macam ni. Saya buat contoh. Tapi ni bayangkan botol air mineral. Saya cakap, oh kamu cakap sebab Allah takdirkan. Okey dek. Nampak botol air mineral ni? Nampak Ustazah? Sekarang saya nak pukul awak. Saya nak pukul. Saya pun buat gaya macam ni. Saya buat gaya macam nak baling air botol mineral pada dia. Lepas tu dia pun buat macam ni. Dia buat macam ni kan. Saya kata, kenapa awak buat macam tu? Kata, yelah, saya kena defend adik saya, Ustazah nak pukul saya. Saya kata, kenapa awak tak serah pada takdir? Kenapa awak tak serah pada takdir? Awak serah je pada takdir, sebab awak kan semua salah takdir, semua takdir, awak serah je pada takdir. Kenapa awak tak serah pada takdir? Kalau Allah takdirkan saya kena, saya kena. Kalau Allah takdirkan saya tak kena, saya tak kena. Jadi saya duduk diam je lah, tak payah buat apa-apa. Bila awak ditangkap, kalau awak berduaan dengan kekasih awak, lalu awak ditangkap, awak kata, Allah dah takdirkan. Sekarang saya nak tanya, awak tahu tak salah? Tahu. Awak boleh fikir tak salah? Boleh fikir. Jadi sekarang, saya bukan nak suruh, saya nak cakap awak teruk tak. Saya cuma nak ajak awak taubat saja. Taubat. Dan awak jangan salahkan Allah, jangan salahkan takdir. Sebab itu adalah sifat syaitan. Syaitan sebut depan Allah, kerana engkau ya Allah yang telah membuatkan aku tersesat. Baiklah, sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni. Dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Dan sokongan daripada anda semua adalah ibarat pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya, agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadinya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.